Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidatul Adnani binti Ahmad Pasir. Saya dari kelas Sejarah 2. Angka giliran saya 20182310213. Nombor kad pengenalan saya 021117140158. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu tajuk bagi kursus pengantar sejarah SJH 1014 yang diberi nama tajuk tugasannya Sumber Sejarah. Jadi, saya teruskan. Yang pertama, apakah itu maksud sumber sejarah? Pasti kita akan tertanya-tanya, apakah itu sumber sejarah? Okey, sumber sejarah merupakan bahan yang menyediakan bukti tertentu untuk ahli-ahli sejarah mengemukakan satu rumusan dan tafsiran yang baik. Okay, jadi sebelum tu kita kena tahu apakah itu sumber. Maksudnya pengertian sumber. Baiklah, sumber ni sangat penting dalam bidang sejarah. Sumber dalam sejarah ni sangat penting untuk menentukan kebenaran dan kesahihan dalam sesuatu fakta. Sumber sejarah ni membawa pengertian yang dalam konteks yang amat luas dan perlu ditafsir dengan jelas dan tepat. Baiklah, saya seterusnya. Pengertian sumber sejarah mengikut tokoh-tokoh. Yang pertama, Profesor Carr. Bagi Profesor Carr, sumber sejarah bermaksud sumber sejarah terdiri daripada fakta yang telah diteliti dan dipastikan. Bagi Profesor Collingwood, sumber sejarah adalah teks yang mempunyai kenyataan mengenai sesuatu peristiwa bersejarah. Seterusnya, bagi Neighbour pula, sumber sejarah merupakan peristiwa yang telah berlaku pada masa lampau. Baiklah, sumber ni mengandungi maklumat ataupun bukti yang tulen ataupun maklumat yang bersifat asli tentang sesuatu fakta, kejadian ataupun hal-hal tertentu berkaitan sesuatu peristiwa yang bersejarah. Ahli-ahli sejarah ni telah memberi pelbagai pengertian yang berbeza. Seperti yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Seterusnya, baiklah. Secara umumnya, sumber sejarah ialah kumpulan bahan-bahan mentah hasil daripada kejadian ataupun peristiwa lampau. Sumber sejarah ni merupakan bahan-bahan kumpulan bahan mentah hasil daripada kejadian ataupun peristiwa lampau.
Sumber-sumber atau bahan-bahan ini disimpan di arkib negara ataupun di arkib cawangan negeri, muzium, perpustakaan ataupun koleksi orang perseorangan. Selain itu, sumber juga dianggap sebagai satu dokumen bukan sahaja sebagai bahan-bahan bertulis, bahkan juga kesan peninggalan lama seperti gambar, batu ataupun senjata. Ahli-ahli sejarah yang mengkaji sejarah peristiwa lampau, mereka bergantung kepada sumber sejarah yang berbentuk arkeologi, numismatik dan epigrafi. Sumber sejarah ini juga memberi pengetahuan tentang peristiwa sejarah yang telah berlaku. Baiklah, seterusnya. Jenis-jenis sumber. Terdapat 5 jenis sumber. Yang pertama, sumber primer. Yang kedua, sumber sekunder. Yang ketiga, sumber arkeologi. Yang keempat, sumber lisan. Dan yang kelima, sumber tertiar. Saya teruskan dengan maksud sumber primer. Okey, apakah itu sumber primer? Baiklah, sumber primer ini telah dikenali sebagai sumber utama, sumber awalan atau sumber pertama. Sumber primer ini dalam bentuk catatan, rekod-rekod kerajaan, fail-fail rasmi, surat menyurat, tulisan dan saksi utama kepada kejadian atau peristiwa lampau. Contoh bagi sumber primer ialah batu bersurat dan manuskrip yang dijumpai. Seterusnya, ini merupakan contoh batu bersurat dan manuskrip. Inilah gambarnya, contohnya. Baiklah, seterusnya saya beralih pula kepada sumber sekunder. Baiklah, apakah pula itu sumber sekunder? Sumber sekunder ini merupakan sumber sejarah yang telah dinilai dan ditafsir oleh ahli-ahli sejarah. Sumber kedua atau sumber bukan sezaman. Yang keduanya, sumber sekunder ini merupakan hasil penyelidikan ahli-ahli sejarah berdasarkan sumber primer dan dihasilkan dalam bentuk buku sejarah, rencana dan jurnal sejarah. Contoh bagi sumber sekunder ini ialah seperti internet, tulisan dan dokumentari. Ini berikut contoh-contoh gambar bagi sumber-sumber sekunder. Dapat kita lihat seperti buku, akhbar, jurnal, brosur, katalog dan majalah. Seterusnya, sumber arkeologi. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber arkeologi? Sumber arkeologi merupakan bukti tinggalan aktiviti manusia dan masyarakat lampau. Sumber arkeologi ini terbahagi kepada dua, iaitu artifak dan bukan artifak. Antara contoh sumber arkeologi yang telah pernah ditemui ialah seperti tembikar, senjata dan alat batu. Ini merupakan salah satu tapak arkeologi di Malaysia, iaitu tapak Lembah Bujang Merbuk di negeri Kedah.
Pembinaan candi menunjukkan sejak awal Masihi. Okey. Hingga maafkan saya. Pembinaan candi ni telah menunjukkan sejak awal Masihi lagi Lembah Bujang ni mempunyai perhubungan yang sangat intim dalam urusan perdagangan maritim lah di antara beberapa negara di Asia, China dan India. Okey. Ini merupakan Lembah Bujang. Inilah salah satunya. Candi yang terdapat di Lembah Bujang, ya. Lembah Bujang ini merupakan kawasan yang dikenali sebagai Sungai Batu dan tapak tamadun Hindu terawal di tanah Melayu. Okey, jadi sebelum itu saya ingin berceritakan sedikit serba-serbi tentang Lembah Bujang. Okey, Lembah Bujang ni merupakan satu tempat bersejarah yang terkenal di Malaysia kerana mempunyai pelbagai khazanah tinggalan zaman. Kedudukan Lembah Bujang ni merangkumi kawasan seluas 144 batu persegi dengan pembatasan Bukit Coras di bahagian utara, Sungai Muda di bahagian selatan, Selat Melaka di bahagian timur dan Lebuh Raya utara selatan di bahagian barat. Jadinya di sini Lembah Bujang ni mempunyai kedudukan yang dianggap sangat strategik kerana amat sesuai kalau kita nak jadikan sebagai destinasi bersejarah. Okey. Ramai pelancong yang datang ke Lembah Bujang ni tertarik dengan tinggalan sejarah di tapak arkeologi ataupun kita panggil sebagai cari gali, seperti runtuhan candi, struktur bandar dan pelabuhan terpendam, ratusan ribu pecahan seramik, kaca dan manik dari negara China, Asia Barat atau tanah Arab serta dari India, patung-patung dan arca, batu bersurat serta peralatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat kuno. Okey, jadinya penemuan bagi segala artifak yang telah dijumpai di Lembah Bujang ini telah menunjukkan wujudnya sebuah pertempatan dan kerajaan pada masa yang lampau di Lembah Bujang. Kawasan Lembah Bujang ini pernah dikaitkan sebagai Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua boleh dikatakan bermula dengan pembukaan pertempatan di Lembah Bujang. Baiklah, itu sahaja dari saya. Jadi, pembentangan ini akan diteruskan dan disambung oleh Saudara Azim. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi Fikri bin Amaran. Saya dari kelas sejarah 2. Angka yayasan saya 2020 1883 10204. Nombor IC saya 021023 110425. Baiklah, saya akan menyambung pertama letak saya sebentar tadi. Yang seterusnya adalah bahan artifak. Bahan artifak ni ia merupakan bahan yang diperbuat oleh manusia lampau dalam bentuk pelbagai objek seperti alat batu, senjata-senjata besi dan juga tembikar. Penemuan bahan berbentuk artifak itu dapat membantu ahli-ahli sejarah untuk memahami sejarah pembentukan sesuatu masyarakat pada zaman dahulu. Bagi memahami sejarah pembentukan sesuatu masyarakat pada zaman prasejarah, ahli-ahli sejarah bergantung sepenuhnya kepada penemuan manik, logam ataupun porselin. Kerja-kerja penemuan bahan artifak ini mengambil masa yang panjang dan
kepada keupayaan ahli-ahli arkeologi untuk mengesan tempat dan lokasi secara tepat. Yang seterusnya adalah bahan bukan artifak. Bahan bukan artifak juga dikenali sebagai ekofak. Ekofak merupakan tinggalan tulang binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah dan sisa-sisa tulang. Bahan bukan artifak memaparkan kegiatan manusia lampau dan juga situasi persekitaran dalam kehidupan manusia pada zaman lampau. Selain itu, sumber bukan artifak ni dia bergantung kepada penemuan bahan-bahan makanan yang digunakan oleh masyarakat yang hidup pada masa lampau. Antara bahan-bahan makanan yang ditemui dan diguna pakai oleh ahli-ahli sejarah ialah bahan-bahan organik, tulang-tulang binatang dan juga sisa-sisa makanan. Okay, baiklah, untuk mengelakkan anda semua bosan, saya ada menyediakan beberapa gambar untuk tetapan semua. Yang pertama adalah gambar ahli arkeologi berada di sebuah gua. Lebih 100 artifak dianggarkan berusia 17,000 tahun ditemui di Bali. Eksplorasi ini bermula sejak 5 hingga 9 Mac pada tahun 2012, 17 April pada tahun 2019 dan 23 hingga 24 Oktober pada tahun 2019, di mana penemuan tapak-tapak baharu seperti di Gua Kelambu, Gua Tembus 1 dan Gua Tembus 2, Gua Akar, Gua Haji Putih, Gua Matahari dan Gua Kecil. Baiklah, yang seterusnya kita dapat tengok bahan bukan artifak. Sebenarnya seperti ada porselin di situ. Sebahagian penemuan artifak prasejarah ditemui oleh Jawatan Warisan Negara. Yang seterusnya kita dapat lihat di sini adalah penemuan batu nisan lama antara penemuan yang ditemui sebagai artifak prasejarah. Okay, kalau gambar seterusnya ni kita dapat lihat batu-batu yang dijumpai di dua gua, iaitu Gua Lesung dan Gua Tembus 2. Sebahagian penemuan artifak prasejarah ditemui oleh Jabatan Warisan Negara. Contohnya, alat batu duri muka, pecahan tembikar tanah beragam hasil pintar tali. Lepas tu pecahan tembikar tanah. Lepas tu kalau tengok kat Gua Tembus 2 ni ada sisa makanan macam siput sungai. Baiklah. Yang seterusnya adalah sumber lisan. Sumber lisan ni adalah pengumpulan fakta dan sejarah yang masih belum dikaji. Sumber lisan juga berdasarkan temuramah saksi-saksi yang masih hidup dan direkodkan oleh ahli-ahli sejarah melalui rakaman. Sumber lisan dapat diperoleh melalui temuramah antara individu ataupun saksi bersama dengan ahli sejarah. Sumber lisan dapat diperoleh melalui individu yang mengetahui kejadian dan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Sumber lisan ini juga bergantung sepenuhnya kepada saksi kerana mereka perlu mengingati kejadian dan gambaran peristiwa yang berlaku pada masa itu. Dan mereka harus menceritakan atau menurunkan fakta-fakta tentang gambaran peristiwa tersebut kepada ahli-ahli sejarah supaya mereka dapat mengemukakan bukti ataupun hujah yang benar. Seterusnya adalah artifak arkeologi. Artifak arkeologi pula ia dapat diperoleh melalui penemuan tapak arkeologi atau peninggalan dalam hutan. Gambar atas ni menunjukkan temuramah atau wawancara antara ahli sejarah dengan saksi-saksi yang masih hidup. Mereka memberikan keterangan tentang gambaran peristiwa ataupun peristiwa pada ketika itu. Data atau sumber sejarah tidak semuanya ditulis. Banyak juga data atau sumber sejarah yang tidak tertulis.
disebut sebagai data atau sumber lisan. Cara memperolehnya melalui teknik wawancara kepada pelaku atau saksi sejarah. Baiklah, yang seterusnya adalah sumber ketia. Sumber ketia ini ia merangkumi pelbagai sumber sekunder. Contohnya seperti buku teks peringkat sarjana atau siswaza, buku saintifik yang diedit, buku saintifik, dan ensiklopedia adalah contoh sumber-sumber ketia. Baiklah, yang seterusnya adalah mengesan sumber. Setiap ahli sejarah ini, mereka harusnya mempunyai satu kemahiran, iaitu kemahiran untuk mengesan sumber. Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka untuk menjalankan penyelidikan secara berkesan. Ahli-ahli sejarah ni ia seharusnya ataupun haruslah memiliki kemahiran-kemahiran ini semasa mereka membuat penyelidikan secara mendalam. Ada setengah mereka berkata bahawa penguasaan kemahiran mengesan sumber sejarah tidak perlu dipelajari. Pengalaman dan kesungguhan yang ditonjolkan oleh ahli sejarah sangat membantu kerana dapat memudahkan ahli sejarah yang lain dalam mengesan sumber yang tepat untuk membuat hasil yang berkualiti. Baiklah, yang seterusnya adalah pengumpulan dan pemprosesan sumber primer. Setiap ahli sejarah ni, mereka haruslah mengakses banyak sumber-sumber primer. Apakah itu sumber-sumber primer? Sumber primer ni adalah bahan-bahan yang wujud dalam keadaan asas dan berada dalam keadaan tidak sempurna. Tujuannya adalah untuk memastikan tafsiran berada dalam keadaan yang betul dan meyakinkan. Selain itu, sumber primer adalah merupakan rujukan utama dalam penyelidikan sejarah. Sumber primer ini boleh hadir dalam pelbagai bentuk dan pelbagai jenis. Contohnya adalah surat tangan, fail-fail kerajaan dan laporan tahunan. Yang seterusnya adalah sumber lisan. Sumber lisan pula mereka seharusnya mempunyai individu yang mengetahui kejadian sebenar, supaya ahli-ahli sejarah dapat mengutip fakta-fakta ataupun gambaran peristiwa yang terjadi pada ketika itu. Yang seterusnya adalah artefak arkeologi. Artefak arkeologi kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu artefak dan bukan artefak. Artefak arkeologi ni kita dapat tengok ataupun kita dapat jumpa di penemuan tapak arkeologi. Yang seterusnya adalah pengumpulan dan pemprosesan sumber primer. Sumber primer ni hampir kesemua sumber-sumber primer dapat diperoleh dan diakses di arkib. Tetapi jika sumber tersebut adalah dimiliki oleh orang perseorangan yang belum lagi menjadi pihak arkib, maka ahli sejarah haruslah meminta izin ataupun kerjasama daripada pemilik sumber tersebut. Selain itu, pada masa yang sama, ahli sejarah juga perlu menghadapi halangan ketika mengakses fail-fail tersebut, walaupun fail tersebut sudah berusia lebih daripada 25 tahun. Namun, pihak arkib tidak akan memberikan laluan kepada para sejarawan untuk melakukan penyelidikan atas dasar faktor keselamatan negara dan hubungan diplomatik. Selain itu, ahli-ahli sejarah juga haruslah menghadapi masalah kerosakan sumber yang berlaku ke atas fail-fail kerajaan, terutama fail-fail pada zaman penjajahan. Baiklah, sekarang saya serahkan pembekalan kepada ahli kelas saya, iaitu Naim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Zamri. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk pengumpulan dan pemprosesan sumber primer. Di dalam sesuatu kajian sejarah, ahli sejarah perlu mengakses banyak sumber primer supaya dapat memastikan tafsiran dan hujah yang betul dan dapat meyakinkan pelbagai pihak.
sumber primer inilah merupakan rujukan utama bagi ahli sejarah untuk melakukan sesuatu pendidikan sejarah. Ahli sejarah ni boleh menggunakan konsep 3K. Yang pertama, mencari. Yang kedua, mengumpul. Yang ketiga, mengakses maklumat berkaitan sumber primer itu bagi mendapatkan jawapan bagi persoalan yang ditimbulkan dalam sesuatu pendidikan sejarah. Antara sumber primer ialah file-file rasmi kerajaan, rekod-rekod kerajaan dan laporan tahunan kerajaan dan agensi-agensi yang berkaitan. Seterusnya, oleh itu, ahli sejarah ni dapat sumber primer yang diperoleh dan diakses di arsip. Selain itu, ahli sejarah juga menghadapi halangan semasa mengakses fail tertentu di arsip tersebut. Dengan pihak arsip tidak memberikan laluan kepada ahli sejarah untuk mengakses sumber tersebut dengan alasan akan berlakunya faktor keselamatan negara dan hubungan diplomatik. Di dalam sumber arkeologi pula, ahli sejarah perlu membuat keesahan atau ketulinan sesuatu sumber primer tersebut dengan membuat pentafsiran yang benar berdasarkan hujah-hujah yang kukuh. Yang pertama, seterusnya, penggunaan dan kepentingan sumber primer. Kepentingan sumber primer ini amatlah penting kepada ahli sejarah kerana sumber primer ini merupakan bahan rujukan utama untuk mereka melakukan dan menyiapkan pendidikan sejarah. Di dalam sumber itulah terdapatnya kebenaran sejarah. Hal ini juga jika ahli sejarah ni berpandukan sumber primer akan menghalang ahli sejarah itu daripada melakukan kesilapan fakta. Seterusnya, masalah penggunaan sumber primer. Masalah mengesan kedudukan sebenar sumber primer merupakan masalah utama yang dihadapi oleh ahli sejarah, terutamanya berkaitan dengan fail-fail rasmi. Oleh itu, masalah pengukuran fail-fail rasmi yang dilakukan oleh pihak arsip dan akan menyebabkan kedudukan fail-fail tersebut mengalami perubahan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Hal ini akan menyebabkan ahli sejarah itu perlu mengambil masa yang agak panjang sewaktu mengesan fail-fail dan perlu menggunakan kaedah tertentu untuk mengesan kedudukan fail tersebut. Serta ahli sejarah juga bergantung sepenuhnya kepada pihak arsip untuk mencari sumber-sumber tersebut. Seterusnya, sumber primer ini pula akan mengalami kerosakan, terutamanya fail-fail pada zaman penjajah, surat perjanjian pada zaman penjajah dan seterusnya. Hal ini akan menyebabkan ahli sejarah tersebut tidak mampu melakukan sesuatu penyidikan secara berkesan dan efektif kerana mereka tidak mampu membaca dan mengumpulkan fakta-fakta yang benar kerana dokumennya mengalami kerosakan. Selain itu juga, sumber primer yang tidak memerlukan fakta yang benar dalam sesuatu dokumen sejarah menyebabkan ahli sejarah itu tidak dapat meneruskan sesuatu pendidikan sejarah. Oleh itu, ahli sejarah akan bergantung juga kepada sumber sekunder kerana untuk mendapatkan fakta untuk menyokong hujah yang terdapat di dalam persoalan sesuatu pendidikan mereka itu. Seterusnya, sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah amat penting bagi ahli sejarah untuk mereka melakukan sesuatu pendidikan dengan sempurna. Antara kepentingannya ialah sumber sekunder ini dapat memberikan gambaran awal tentang ruang lingkup kajian yang akan dijalankan oleh seseorang ahli sejarah. Menurut IHK berkata, ruang lingkup ialah salah satu proses berterusan interaksi di antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan di antara masa kini dengan masa lampau.
Pendapat ini lebih mengutamakan pengkajian ahli sejarah terhadap bahan-bahan sejarah masa lalu yang diperoleh. Kajian yang tidak boleh dipisahkan antara pengkaji dengan fakta-faktanya atau bahan. Ini menunjukkan beliau sangat berpandukan kepada bahan sejarah yang diperolehinya dari masa lalu dan masa kini. Oleh itu, ahli sejarah ini amat berpandukan sumber sekunder di dalam penyelidikan mereka kerana sumber tersebut telah dihasilkan melalui tafsiran daripada sumber prima. Dengan mendapat gambaran awal ini, maka ahli sejarah dapat memfokuskan pendidikan yang lain serta tidak memfokuskan ke atas satu kajian sahaja. Okey, selain itu ciri-ciri sumber sekunder ialah terhasil daripada penyidikan yang telah dijalankan oleh ahli sejarah terdahulu melalui sumber prima. Sumber itu telah ditafsir dan dikaji sebelum diterbitkan sebagai paparan yang betul. Seterusnya, sumber sekunder ini dapat mengukuhkan lagi tafsiran yang dikemukakan. Pada masa kini, sumber sekunder ini mengalami sedikit perubahan, iaitu dari segi bentuk asli kepada bentuk iaitu di dalam bentuk sumber prima dan bertukar kepada bentuk penulisan, iaitu sumber sekunder. Maka sumber ini mudah didapati di perpustakaan kerana sumber tersebut dalam bentuk penerbitan. Seterusnya, pengumpulan dan pemprosesan sumber sekunder. Ahli sejarah pada masa kini boleh merujuk kepada pelbagai sumber, antaranya sumber sekunder. Antara sumber sekunder tersebut ialah buku dan majalah, artikel, jurnal, tesis dan kertas projek, peta, kamus dan indeks singkatan. Ahli sejarah ini perlu mengumpul sumber sekunder yang masih lagi relevan kerana sumber inilah yang akan membantu ahli sejarah memahami ruang penyelidikan secara lebih terinci dan mendalam. Dengan adanya sumber tersebut, maka ahli sejarah ini dapat membuat pembacaan awal serta mendapat gambaran yang jelas tentang sesuatu pendidikan yang dikajinya. Selain itu, mereka dapat mengesan sumber prima yang telah digunakan oleh ahli-ahli sejarah yang terdahulu dengan melakukan pendidikan melalui sumber sekunder. Banyak sumber sekunder yang boleh diperolehi pada masa kini, antaranya di Arkib Negara, Arkib Negeri, Muzium Negara, Muzium Negeri, Perpustakaan dan sebagainya. Melalui sumber yang diperolehi daripada tempat tersebut, maka ahli sejarah ini boleh mentafsir maklumat yang terdapat dalam sumber sekunder tersebut. Mentafsir sumber sekunder adalah tidak sama seperti mentafsir sumber prima. Ahli sejarah ini hanya perlu mengutip fakta dan maklumat yang terdapat dalam sumber sekunder itu. Ahli sejarah perlu berhati-hati dalam mengkaji sumber sekunder kerana akan terdapat kesalahan atau dalam perbahasan serta terdapat hujahnya yang masih lagi tidak relevan atau ketinggalan zaman dan tidak lagi diguna pakai pada zaman kini. Oleh itu, untuk tidak berlakunya kesalahan tersebut, maka ahli sejarah perlu mengkaji sumber sekunder yang terdapat pada masa kini. Seterusnya, penggunaan dan kepentingan sumber prima. Penggunaan dan kepentingan sumber prima ni dapat memberikan gambaran awal tentang ruang lingkup kajian yang dijalankan. Seterusnya, ahli sejarah ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi terhadap sumber sekunder itu. Akhir sekali, sumber sekunder itu berada pada tahap yang tinggi dari sudut kualiti penyelidikannya. Seterusnya, kepentingan dan penggunaan sumber arkeologi. Kepentingan sumber arkeologi ialah merupakan warisan penting yang perlu dipelihara keasliannya dan keunikannya daripada antiquarian. Antiquarian ini ialah orang-orang yang ingin mendapatkan nilai daripada ekonomi purba yang dijumpainya.
Penggunaan DNA untuk mengetahui sifat sesuatu penemuan artifak oleh saintis merupakan analisis yang penting untuk mengetahui ketulinan artifak purba tersebut. Selain itu, kepentingan dan penggunaan sumber lisan. Sumber lisan ni keadaan di mana kurangnya sumber-sumber bertulis bagi sesuatu peristiwa yang dikaji, ataupun dalam keadaan di mana sumber lisan adalah satu-satunya sumber yang boleh diperolehi tentang sesuatu peristiwa itu. Maklumat-maklumat yang diperoleh dalam sumber lisan ini sungguh bernilai dalam memahami peristiwa yang saling berkaitan dari sudut yang luas. Sumber prima ni kita boleh diakses melalui orang-orang tua pada zaman dahulu yang hidup pada masa kini. Di sini saya ringkaskan pembentangan kumpulan kami dengan video. Kesimpulannya, kesimpulan yang boleh saya dibuat ialah sumber prima, sumber sekunder, sumber arkeologi dan sumber lisan ini sangatlah penting dalam menghasilkan penulisan sejarah. Yang kedua, pencarian sumber sejarah perlu mengikut etika dan cara yang betul agar fakta-fakta yang akan disampaikan tidak terpesong dan tidak menyimpang daripada kebenaran. Oleh itu, kesemua sumber perlulah dijaga dengan sebaiknya supaya ketulinannya dapat dipelihara dan dapat membantu ahli sejarah dalam menghasilkan penulisan yang baik. Ini merupakan rujukan kami. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.